Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan di mana seperti biasa kita akan melihat kepada berita-berita yang dijangka akan mendominasi tajuk akhbar maupun berita-berita di semua media sepanjang minggu depan. Dan ia tidak semestinya berita berkenaan dengan politik atau sebagainya, tetapi juga sambutan-sambutan yang kita akan saksikan sepanjang minggu hadapan. Antaranya 15 Mei ini adalah Hari Belia Negara. Pelbagai perkara kita boleh bincangkan berkenaan dengan Hari Belia Negara ini dan juga pemberkasaan belia. Jadi kami ingin mengambil kesempatan sempena atau menjelang Hari Belia ini untuk membincangkan polisi kerajaan setakat ini dalam beberapa bulan mereka sudah berkuasa. Apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang boleh lagi mereka lakukan untuk memperkasakan golongan yang mungkin merupakan golongan yang paling penting untuk negara dan juga sudah tentu untuk masa depan negara ini. Jadi menjelang Hari Belia Negara pada 15 Mei ini, itu topik perbincangan kami untuk bahagian pertama Fokus minggu depan hari ini. Saya mahu bersama dengan Syafiq Rizwan Jamaluddin. Syafiq adalah Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia. Syafiq, terima kasih kerana menyertai kami. Terima kasih, sama-sama. Baik, pertama sekali, bagaimana Syafiq menilai prestasi semasa kerajaan dalam inisiatif pemberkasaan belia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Luqman dan Awani kerana menjemput untuk kita bincang tentang fokus minggu depan. Kita tahu ianya minggu depan, tapi ianya hari yang sangat besar dan sangat bermakna kepada belia Malaysia, 15 Mei setiap tahun. Berbalik kepada soalan Luqman seperti tadi, sebagaimana prestasi kerajaan semasa, kita dapat lihat ada beberapa idea-idea ataupun inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan oleh kerajaan dalam membantu belia, khususnya dari segi aspek ekonomi dan pembangunan pendidikan. Tetapi mungkin ada lagi ruang-ruang kesempatan yang boleh kerajaan tambah baik, khususnya dengan inisiatif-inisiatif tentang pemberkasaan belia. Contohnya dari segi pendidikan, yang mana kita dapat lihat masih lagi belum ada satu dari segi AUKU, misal kata di pengajian tinggi, misal kata masih lagi terumbang-ambing, belum ada kata putus yang benar-benar tuntas daripada pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Dari segi ekonomi masih lagi kita dalam keadaan yang belum lagi benar-benar meletakkan belia kita dalam keadaan yang betul-betul selesa. Kerja dan gaji masih lagi dalam keadaan yang masih seperti dulu, tapi ada sedikit penambahbaikan, dan kita harap menjelang Hari Belia Negara tahun ini adalah beberapa inisiatif-inisiatif yang perlu ataupun boleh diperkenalkan ataupun dicadangkan oleh pihak kerajaan untuk memastikan kesejahteraan warga belia Malaysia ini sentiasa dijamin dan jadi isu agenda utama kerajaan. Ya, baik, pemberkasaan belia ini adalah satu topik yang agak besar dan juga kompleks. Betul. Tapi kalau kita boleh mudahkan dan cabangkan kepada dua atau tiga, pada saya ia adalah pemberkasaan dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Syafiq sudah menyentuh sedikit sebanyak sebentar tadi, tapi saya mahu pergi ke politik terlebih dahulu. Ekonomi selepas ini, kita tahu ekonomi itu banyak polisinya akan mengambil masa untuk kita lihat kesannya. Tapi politik mungkin ia tidak begitu berjangka panjang. Dan salah satu topik berkenaan dengan politik dan belia ini yang kita sering dengar sejak kebelakangan ini adalah AUKU berkenaan dengan Akta Universiti dan juga College Universiti. Sebelum ini terdapat perdebatan sama ada akta itu patut dimansuhkan. Kemudian kerajaan sudah mengesahkan bahawa ia tidak akan dimansuhkan secara sepenuhnya, tetapi akan dipinda untuk memastikan kebebasan bersuara dan kebebasan berpolitik itu ada dalam kalangan belia, dalam kalangan mahasiswa. Adakah Syafiq merasakan bahawa inisiatif itu, pemindaan itu cukup bagus dan diterima oleh belia sebagai sesuatu yang menjamin kebebasan mereka bersuara dan berpolitik sewaktu mereka menuntut pengajian? Saya fikir dari aspek AUKU ni, Luqman, saya sejak daripada zaman saya sebagai pemimpin mahasiswa di universiti 10 tahun yang lepas, kita masih lagi membincangkan tentang AUKU. Dan antara intipati desakan utama ialah menyatakan bahawa AUKU ini melemahkan ataupun melesukan mahasiswa. Tapi pelik juga bagi saya lah, saya rasa sejak 10 tahun masih lagi skrip yang sama, masih lagi benda yang sama, kita katakan bahawa AUKU melesukan mahasiswa. Sedangkan dia telah sekali atau dua kali telah dipinda, kalau tak silap saya 2012 dipinda sekali, 2019 kalau tak silap saya dipinda sekali. Bagaimana untuk
membuka ruang partisipasi politik ataupun membuka ruang kepada mahasiswa untuk terlibat dengan pertubuhan-pertubuhan politik, pertubuhan-pertubuhan NGO di luar sana supaya hasrat ini adalah untuk memberikan peluang dan ruang kepada mahasiswa menjadi lebih aktif dan juga lebih tidak lesu lah bab kata mereka. Tetapi bila kita tengok masih lagi isu yang sama, mahasiswa kini masih lagi cakap bahawa AUKU yang telah dipinda ini pada zaman saya dulu ialah ia memang masih ditutup, tapi selepas itu dia telah dipinda dan membenarkan sedikit ruang untuk berpartisipasi dalam politik. Dan kita lihat hari ini bagaimana mahasiswa di universiti aktif dalam isu-isu politik, pergerakan-pergerakan politik, dan saya rasa inilah sebenarnya yang telah dipinda sebelum ini, dan bagi saya untuk memansuhkan secara total AUKU ini juga tidak baik, kerana AUKU ini kita kena faham bahawa AUKU ini adalah akta governance universiti dan college universiti. Ianya bukan sahaja berfokus kepada mahasiswa, ianya bukan sahaja berfokus kepada untuk memberi peluang kepada mahasiswa terlibat dalam aktivisme ataupun politik, tetapi AUKU ini secara besarnya, secara asasnya adalah governance, dokumen untuk mengawal selia tata kelola universiti dan college universiti. Jadi apa yang diminta oleh orang belia, warga belia khususnya mahasiswa dalam AUKU ini untuk meminda dan memberi sedikit ruang kepada mereka untuk beraktivisme secara dengan lebih ekstensif dan giat, buka peluang kepada mahasiswa untuk terlibat aktif dalam politik. Saya kira hari ini dah terbuka. Kita lihat UMNO sudah ada UMNO siswa. Mahasiswa keadilan dah ada mahasiswa keadilan. Pada parti-parti lain juga sudah ada cabang-cabang mahasiswa yang memberikan peranan kepada mereka. Saya kira dari segi AUKU mungkin ada lagi peranan ataupun mungkin ada lagi ruang-ruang yang boleh untuk ditambah baik untuk dipinda. Saya rasa Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Khalid Nordin telah membentangkannya pada satu town hall yang dihadiri oleh ribuan mahasiswa pada ketika itu, dan feedback yang saya terima rata-ratanya adalah amat baik, dan mereka menunggu-nunggu peluang dan ruang yang akan diberikan oleh pihak universiti, pihak kementerian dan pihak kerajaan untuk memberikan peluang untuk mereka konsultasi bersama. Ya, ramai yang mengatakan bahawa pemerkasaan politik belia menerusi AUKU dan lain-lain ini mungkin ia seperti pedang bermata dua, iaitu kita berikan kebebasan yang lebih tinggi kepada mahasiswa, itu adalah perkara yang bagus. Tapi pada masa yang sama mungkin juga akan ada kesan-kesan sampingan negatif yang kita tidak mahukan. Sebagai contoh, kita lihat betapa rancak dan aktifnya parti-parti politik sebelum PRU 15 yang lalu merekrut dalam kalangan anak muda dan mengirimkan kandungan-kandungan ataupun letakkan kandungan-kandungan yang agak kontroversial dan radikal di media sosial untuk mempengaruhi minda anak muda. Jadi bagaimana kita capai keseimbangan itu dalam kita memberikan kebebasan yang lebih besar, suara dan juga kuasa politik yang lebih besar, kita ingin elakkan bahawa mereka menjadi mungkin lebih mudah terhasut dengan anasir-anasir politik yang berniat jahat. Pertamanya kita kena yakin dan percaya bahawa mahasiswa ini dia ada satu tingkat intelektualisme yang lebih tinggi berbanding belia-belia yang lain yang mungkin tidak dalam golongan kelompok mahasiswa. Dan rata-rata dalam banyak dialog saya bersama dengan golongan mahasiswa, pesanan saya sentiasa kepada warga mahasiswa ini bahawa kita memang memberi ruang dan kita inginkan warga mahasiswa ini terlibat sama aktif dalam politik. Tetapi bagaimana sepatutnya mahasiswa ini membawa export out culture politik yang baru, culture politik yang lebih intelek, culture politik yang tidak mengikut acuan yang lama. Mahasiswa sepatutnya tampil dengan idea-idea politik yang lebih baik, kaedah perdebatan yang baik, dan bagaimana kita boleh mencari jalan tengah bersama-sama, dan mahasiswa perlu lead this culture of politik. Inilah yang saya selalu pesan kepada mahasiswa, kita bagi peluang kepada anda, kita tahu anda ingin berpolitik, tapi dalam masa yang sama anda kena faham anda adalah satu golongan yang mempunyai intelek yang tinggi, golongan mahasiswa. Sepatutnya anda membawa satu nilai yang lebih baik dalam membentuk ataupun mencorakkan semula masyarakat sosial kita, dan inilah yang kita inginkan, bahawa jangan terlalu terpengaruh ataupun mudah sangat terbawa-bawa dengan sentimen ataupun anasir-anasir politik yang lama. Sepatutnya mahasiswa perlu bawakan keluar
Baik. idea cara yang lebih segar. Baik, Syafiq, secara ringkas saya mau sentuh sedikit berkenaan dengan bab ekonomi pula. Saya tahu bincang berkenaan dengan pemerkasaan ekonomi belia ini satu topik yang sangat panjang, tapi malangnya kali ini kita hanya ada lebih kurang 2 minit. Tapi sudah tentu perkara pertama yang akan diketengahkan apabila kita bincang berkenaan dengan pemerkasaan belia dari segi ekonomi ini adalah penjanaan pekerjaan. Kerja itu pun pendapatannya sama ada berpatutan ataupun tidak, dan cabaran dalam pasaran kerja. Pelbagai perkara sudah pun diumumkan oleh kerajaan. Kebanyakannya mungkin kita belum nampak lagi hasil dia, mungkin dalam beberapa tahun lagi. Tapi berkenaan dengan keboleh pasaran graduan dan juga belia ini, bagaimana Syafiq memberi respon kepada mereka yang mengatakan bahawa apa sahaja polisi yang kerajaan laksanakan, ia sukar untuk direalisasikan jika keboleh pasaran graduan kita ini rendah. Soft skills mereka rendah, skill-skill yang lain pun rendah. Mereka hanya pandai di atas kertas, mereka hanya pandai menjawab peperiksaan. Jadi bagaimana kita ingin memastikan ini masalah utama yang kita bantras ataupun yang kita selesaikan terlebih dahulu sebelum kita bincang kenaan dengan apa-apa dalam pasaran kerja? Ini saya rasa satu perkara yang sangat baik, dan saya ingin memberi pesanan juga pada warga mahasiswa ini. Sekadar duduk di universiti, kita kena faham utamanya ialah memang dia tadi fokusnya, tetapi macam tadilah soft skill, cara pembawaan dan bagaimana kita ada right skill, correct skill untuk kita keluar bersedia ke pasaran pekerjaan ini lebih penting. Dan saya harap mahasiswa mengambil peluang yang ada di universiti ini untuk meneroka potensi yang lebih besar, bukan sahaja sekadar di bilik kuliah dan di atas kertas peperiksaan, tetapi ianya mampu menjadi mahasiswa yang lebih holistik, yang akan memberikan peluang yang lebih besar kepada mereka untuk menceburi pasaran pekerjaan, supaya isu keboleh pasaran mahasiswa ini dapat kita tangani bersama-sama. Tapi ianya perlulah bersama-sama, pihak kerajaan kena buat, pihak mahasiswa juga kena buat, dan warga belia secara keseluruhannya perlu juga memainkan peranan yang sama-sama untuk membantu isu ini untuk diselesaikan secara lebih baik. Baik, terima kasih Syafiq Rizwan Jamaluddin, Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia. Kita berhenti rehat seketika. Selepas ini kita bincang juga apa yang akan datang sehari selepas Hari Belia Negara, iaitu Hari Guru. Fokus minggu depan kembali selepas ini.